Silakan Yang Berhormat Aitam. Datuk Pengerusi, selamat datang kepada pelajar-pelajar dari Gopeng, Parlimen Gopeng dan juga pegawai PPD Kinta Selatan dan Kinta Utara. Saya terus pada butiran 03503. Sebelum ini semasa perbahasan di peringkat dasar, saya pernah membangkitkan soal RM1 bilion untuk tabung penyelenggaraan semua sekolah. Dan Yang Berhormat Menteri Pendidikan dalam jawapan penggolongan secara bertulis kepada saya tempoh hari telah mengesahkan bahawa dari jumlah RM1 bilion itu sebanyak 100 juta adalah untuk tujuan menaik taraf makmal komputer sekolah dan membekal peralatan baru pembelajaran STEM yang meliputi semua sekolah, manakala 60 juta lagi adalah untuk tujuan penyelenggaraan kuartus. Persoalannya, pelaksanaan STEM ni adalah dasar baru. Kenapa tidak wujud butiran baru untuk dasar baru dan perlu menumpang dan mengambil peruntukan penyelenggaraan institusi pendidikan? Tak kena. Manakala penyelenggaraan kuartus 60 juta tidak sepatutnya diambil dari sumber dana penyelenggaraan kerana RM1 bilion itu agak terhad dan ianya sepatutnya secara eksklusif untuk penyelenggaraan 10,220 buah sekolah di Malaysia. Bercelaru namanya. Yang Berhormat Menteri Pendidikan turut mengesahkan RM840 juta adalah untuk tujuan penyelenggaraan institusi pendidikan PIP. Menurut taklimat KPM kepada BBC di bawah PIP ini, saya rasa dia tulis penyelenggaraan sekolah dan bukan sekolah 670 juta. Kemajuan kerja 170 juta. Sekolah hanya 5 juta, bukan sekolah 25 juta, cerun 15 juta dan bencana dan kecemasan 65 juta. Persoalannya, kenapa wujud satu butiran, satu item, kemajuan kerja 2024 170 juta? This is budget. Ini bukan supplementary budget. Bajet tu tak boleh belanja dulu. Saya nak tanya sama ada ini telah dibelanjakan untuk kemajuan kerja 2024 atau macam mana tiba-tiba boleh wujud satu butiran 170 juta yang diambil daripada peruntukan asal. Itu soalan saya. Dan saya nak tahu daripada 565 juta itu berapa akan diberikan kepada SJKC dan SJKT. Soalan ni direct, saya cuma nak dapatkan pengesahan saja seperti sebelumnya. Kalau 50 juta, 60 juta, cakap je jumlah berapa. Kerana mereka semua tanya, tak ada jawapan. Jadi saya nak terus kepada butiran 060300. Ini yang Berhormat Indra Mahkota sebut tadi, DLP. Ini DLP page telah membuat satu seruan. Saya baca, dia kata ini mereka menyeru agar kementerian melihat semula perubahan garis panduan yang dibuat terhadap DLP yang menekan pelajar dan guru. Sejak tahun 2016, betul, program DLP telah pun dilaksanakan sepenuhnya di setengah sekolah seperti sekolah kebangsaan, SJKT, SMJK, conforming school dan kelulusan Kementerian Pelajaran. Jadi, apa keperluan untuk kementerian mengetatkan syarat DLP? Iaitu memerlukan sekurang-kurangnya satu kelas penuh setiap sekolah untuk mempelajari mata pelajaran dalam bahasa Melayu sebagai prasyarat untuk kelas DLP. Contoh, SMJK Katolik, PJ, 14 kelas. Tiba-tiba you kena buat satu kelas bahasa Malaysia. Siapa nak pergi? Semua kena tanda tangan. Bila dah bergaduh macam tu, siapa nak uruskan? LPS akan berdepan dengan masalah. Pelajar pun ada masalah. Jadi saya rasa saya tak nampak justifikasi untuk mengetatkan syarat ni. Tak kena. 2016 tu dah mula. Ini adalah dulu PPSMI. Sekarang kita dah ubah MBM, MBI. Kita bagi kelonggaran. Takkanlah sedikit ruang pendemokrasi itu pun kita tidak beri. Dan saya nak tanya, betul lah. Sekolah SK Bukit Damansara, SJKT Vivian Kanada, SJKT Segambut dan kesemua SMJK ataupun conforming school. Kenapa mereka dah menghadapi masalah ini? Saya nak tahu, adakah 11 buah sekolah perdana seperti MCKK, Kolej Tunku Kerusia, adakah mereka tertakluk kepada syarat ini? Dan macam mana kalau MRSM sudah benarkan mereka mengambil IGCSE dalam bahasa Malaysia dan di samping bahasa SPM bahasa Melayu, apa salahnya? This is just a small ruang pendemokrasian. Pendidikan dah bermula pun 2016. Ini kepada inisiatif. Ini butiran 00102, rendah akademik. Di bawah peruntukan ni ada 2.5 bilion dan 26 buah sekolah. Ini tidak melibatkan pembinaan SDKC. Saya nak bertanya, 2 buah sekolah di Johor ni, kita dah dapat kelulusan 2017. Dan saya minta supaya jawapan diberi. Saya dapat jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. SJKC Kok Hoyau sebelahnya, SJKC Funyu 5 sudah 4,000 orang.
SJKC Pandan sudah 2,000 orang 1 ekar saja. Kawasan ini tempat sudah ada, duit dah 12 juta sudah ada. Tolong kita percepatkan proses ni. Kedua, SJKC Simaui. Ini penting. Sebab jawapan yang saya terima tidak akan diteruskan kerana terlalu dekat dengan SJKC Ladang Gresik. Saya mulakan inisiatif. Mula 3 tahun lalu beroperasi. Sekarang sudah ada 770 orang pelajar. 30 orang ditolak kerana kena waiting list dalam kemasukan. Ini bermaksud tempat itu ada keperluan. Betul tanya Yang Berhormat Tebrau. Memang kita perlu. Dan saya lihat perkara ini perlu dipercepatkan. Saya rasa Timbalan Menteri itu jawab 10/6 projek 2016 tetap 2017 tetap diteruskan. Jadi yang mana kita akan adakah di satu keputusan baru, saya berharap kita benarkan pembinaan SJKC Simayu. Meridian East itu ada 1,313 ekar. Dan ini adalah satu kawasan populasi yang cukup besar. Dan last kali saya nak tanya, 010400. Saya memang serius tentang kekurangan guru. Saya terkilan bila Simcu hari ini dalam front page semalam. Dan 5 buku surat 2 hari berturut-turut. Ini semua pasal kekurangan guru. Apa masalahnya? Kementerian bagi data, bulan ni lain, bulan ni lain. Itu jadi masalah. Mula-mula kata kita sebelum retagging, ada ribuan lambakan guru di SJKC. Selepas retagging, kata sekarang sudah turun kepada 540. Ada lambakan pejawatan pula. Kemudian tiba-tiba, Timbalan Menteri di Dewan ini jawab. Ini Timbalan Menteri secara jitulah beritahu. 36,718 adalah pejawatan diluluskan. Yang diisi ialah 35,364. Ini ilmu hisab atau matematik yang mudah. Tolak saja. Kekurangan guru 1,354. Just a simple mathematics. Takkan kita tak boleh. Kita kata, jawapan dalam menteri kata, tidak ada keperluan untuk berlatih guru bahasa Cina di SJKC. Tolong. Kalau ini, setiap tahun 500 hingga 600 guru option bahasa Cina akan bersara wajib. 6 tahun, ini soalan raup ni. Dijawab kata 6 tahun tak payah berlatih. Maksudnya akan menjadi satu masalah besar selepas 6 tahun. Sudah ada realitinya lah 1,354 dah tak cukup dah hari ini. Jadi kena latih. Dan saya nak beritahu, yang bersara wajib dalam tempoh 6 tahun akan datang, semuanya option bahasa Cina. Kenapa? Tahun 2007, semua guru SJKC dianggap option bahasa Cina. Kerana di SJKC, semua mata pelajaran kecuali bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris dalam bahasa masing-masing. Tapi yang lain, matematik, sains, pengetahuan moral, seni, muzik, semua dalam bahasa perantau bahasa Cina. Jadi option bahasa Cina bukan semata-mata mengajar subjek bahasa Cina. Bayangkan 1,380 minit seminggu untuk tahun 1, 2, 3. Ini kelas bahasa Malaysia bahasa Cina hanya subjek dia 360 minit seminggu. Ini bukan semua. 70% daripada waktunya adalah bahasa pengantar dalam BC. Jadi mereka adalah multitasking. Tak boleh lihat option BC. Begitu juga dengan sekolah Tamil. Sama juga masalah. Jadi saya berharap kita teliti balik. Laporan ni minta pegawai tengok balik. Bincang semua yang ditemuduga mantan pegawai KPM. Jadi saya rasa sampai masanya kita wujudkan satu rundingan meja bulat. Bincang sama-sama. Mungkin bahagian ni kata dia ambil. Contoh, EPRD kata perancangan dia 1,000. Tapi yang diambil 800 kerana 200 dapat tawaran tak datang. Sudah ada shortfall 200. Kemudian sampai IPG yang lulus belum tahu berapa. Akhirnya sekolah harian. Hantar ke sekolah, bahagian sekolah kata, ini yang diluluskan OSPP. Jumlahnya tak cukup. Jadi ada shortfall. Maka kena duduk, bermusyawarah, bincang, selesaikan masalah ini demi imej baik kerajaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Air Hitam.